al-ghibah lis-shaim. Di dalam nuskha yang lainnya babun fil ghibati lis-shaim, gitu. Setengah-setengah nuskha Abu Daud ni al-ghibah lis-shaim saja. Dalam nuskha lain babun fil ghibah lis-shaim. Ini bab ni tentang mengumpat bagi orang yang berpuasa. Berkenaan dengan puasa lagi. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau kata-kata dusta, kata-kata yang mengaruh, wal amala bihi, dan beramal dengannya, maka Allah tidak berhajat dia meninggalkan makanan dan minumannya. Kata Ahmad, saya faham isnad hadis ini daripada Ibni Abi Dhi'b. Hadisnya difahamkan kepada saya oleh seorang lelaki yang berada di sebelahnya, di sampingnya. Saya rasa lelaki itu ialah anak saudaranya, yakni anak saudara kepada Ibni Abi Dhi'b. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya seseorang daripada kamu berpuasa, maka dia janganlah bercakap perkara yang sia-sia. Janganlah dia mengucapkan ucapan yang mengaruh. Wala yajhal, dan janganlah menjadi jahil, yakni bersikap, berperangai seperti orang jahil. Fa in imru'un qatalahu wa syatamahu, jika ada seseorang nak berlawan dengannya dan nak memakinya, yakni nak berlawan, maki, kita kata badilah, badi super dengan dia, falyaqul inni shaimun, dia hendaklah berkata, sesungguhnya saya berpuasa, saya puasa. Ini bab berus gigi bagi orang yang berpuasa. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Amir bin Rabi'ah, katanya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberus gigi ketika beliau berpuasa. Musaddad menambahkan, ma la a'uddu wa la uhsi, tidak terbilang dan tidak terhingga berapa kali, banyak benar lah maknanya. Saya tengok Nabi SAW duduk bubuh gigi begitu, tak terbilang, tak terhingga banyak. Ini bab orang yang berpuasa mencurahkan air ke atas dirinya, atas kepala dia dan tubuh dia, minal atash, kerana dahaga, wa yubalighu fil istinshaq, dan bab orang yang berpuasa beristinsyaq, yakni menghisap air ke hidung dengan kuat, dengan berlebihan. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abdurrahman, daripada dia mengambil daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang ramai dalam perjalanannya pada tahun pembukaan Mekah supaya berbuka puasa mereka. Wa qala, dan baginda bersabda, taqawwaw li'aduwikum, taqawwaw li'aduwikum, carilah kekuatan untuk menghadapi
musuh kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berpuasa, yakni terus berpuasa. Kata Abu Bakar, orang yang menceritakan kepada saya berkata, sesungguhnya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arj mencurahkan air di atas kepalanya dalam keadaan beliau berpuasa kerana dahaga atau kerana panas. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Laqit bin Sabrah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baligh fil istinshaq, isaplah air ke hidung dengan bersungguh, dengan agak kuat, kecuali jika engkau berpuasa. Babun fi shaim yahtajimu. Ini ajaran kita sekat tu dulu lah, tengok dulu. Kalau boleh lagi kita pergi lagi. Sekat tu dulu. Al-ghibah lis-shaim, ataupun berdasarkan setengah-setengah nuskhah kitab Sunan Abi Daud ini, babun fil ghibah lis-shaim. Yang ini bab mengumpat bagi orang yang berpuasa. Lagu mana orang yang berpuasa boleh ke tidak mengumpat? Kalau mengumpat jadi lagu mana? Bukan nak ayat kalau hak tidak puasa boleh mengumpat, tidak. Tidak nak ayat hak tu. Tapi kalau dalam keadaan biasa mengumpat tu dosa besar ada, dalam keadaan seseorang itu berpuasa dia jadi lagu mana? Adakah puasa dosa tu jadi lebih besar saja, kau jadi terjejas puasa dia, terjejas jadi kurang kau puasa dia, ataupun jadi tak sah kau puasa dia, batal kau puasa dia, kau lagu mana? Imam Abu Daud buat tajuk ni. Imam Abu Daud buat tajuk ni sebab dia tahu dah lah ada khilaf dalam masalah ni. Kalau kita baca kitab-kitab imam-imam besar ni, dia buat tajuk-tajuk, jadi dia ambil kira dah. Ambil kira dah. Dia nak menarik perhatian kepada masalah ni lah. Dalam masalah ni ada khilaf ulama. Hak ni kata begini, hak ni kata begini. Dia nak isyarat kepada hak tu lah. Dan itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, apa punca jadi khilaf di kalangan ulama tentang perkara ni? Salah satu sebabnya ialah hadis lah. Hadis, dan Imam Abu Daud kemukakan hadis itu di bawah bab, di bawah tajuk. Di bawah tajuk ni. Lepas tu dia ada nota bawah tu, ta'liq bawah ringkasan ringkas bawah tu, nombor 2. Dia kata qala Sya'rani fi mizani. Sya'rani dalam mizan dia nama kitab dia lah. Dia kata antara masalah berkait dengan puasa ni, Imam Al-Auza'i kata batal puasa dengan sebab mengumpat dan bercakap dusta. Siapa batal puasa? Bukan kurang saja gitu dak, bukan dosa besar saja dak, batal puasa. Itu kata dia. Sedangkan mana imam-imam yang lain mengatakan puasa tu sah juga. Kewajipan berpuasa tu, fardu puasa tu lepaslah atas dia bila dia puasa. Tapi dengan sebab mengumpat tadi puasa dia jadi kurang, jadi terjejas.
Lepas tu dia sebut dalam satu kitab nama Naf'ul Mufti Wassail, ada ulama menukilkan ijma' dalam perkara ni. Ijma' tak batal, tak batal puasa tu. Ialah itu pendapat masing-masing. Auza'i kata dah batal ni, Dia kata riwayat-riwayat yang ada menampakkan macam batal lah puasa tu, sama ada riwayat itu tidak tepat sebagaimana asal, maknanya dimasukkan kata-kata orang lain ke dalam riwayat itu, yang ni riwayat mudraj lah. Ataupun kalau tak ada siapa-siapa masuk, memang betul sebuah asal, riwayat itu ditakwilkan. Yang ni perlu ditakwil, dengan arti batal tu, batal pahala dia, tak dapat pahala. Tu sah. Yang kedua boleh jadi juga yang kata hak batal tu batal kepada orang tertentu. Yang ni puasa ni ada 3 peringkat lah, 3 peringkat. Puasa orang awam, puasa orang khawas, puasa orang muqarrabin. Jadi hak kata kalau ada lah riwayat-riwayat yang menunjukkan makna batal tu batal puasa hak selain daripada golongan yang pertama, yang ni khawas, orang-orang yang istimewa, dan orang-orang yang hampir dengan Allah SWT, hak tu batal. Ada pun orang awam tak batal, ada pun orang-orang awam tidak batal. Jadi itu perlu ditakwil begitulah. Hak kata batal tu lagu tu lah, bukan batal yang sebenarnya lah, bukan batal yang sebenarnya. Walau bagaimanapun tadi dia kata ada ijma', yalah ijma' ni banyak dinukilkan ijma', padahal tidak ijma', tak apalah hak tu. Ada orang sebut sebagai ijma'. Jadi hadisnya, mana hadis? Riwayat daripada Abi Hurairah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur", sesiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta ataupun ucapan yang mengarut, ucapan yang berdosa, boleh berlakon, dan beramal dengannya ataupun melakukannya dan melakukannya. Dia tak kata tapi dia buat. Buat. Jadi mengikut hak mengarut tu lah, hak tak betul tu. Maka Allah tidak nak dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak nak apa-apa. Baiklah, kita tengok apa maksud Nabi SAW kata sesiapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, ucapan dusta, ucapan yang mengarut, ucapan yang berdosa. Dia sebut dalam syarah ni al-batil, az-zur tu mana al-batil, ucapan yang mengarut, iaitu ucapan yang berdosa. Kalau kita kata lagu tu dosa, tak kira lah ucapan itu ucapan berupa kekufuran ke, jadi saksi palsu ke, memfitnah orang ke, mengumpat ke, menuduh orang berzina dan sebagainya, menyumpah, memaki hamun, melaknat, dan lain-lain, semua termasuk dalam qaul az-zur. Jadi orang yang berpuasa tu dikehendaki tidak melakukan benda-benda ni, tidak kecek benda-benda lagu ni, baru bermakna, berarti puasa dia. Jadi Tuhan ajar kita tak makan tak minum tu bukan nak suruh hak tu saja, tidak. Tapi nak suruh, nak menarik kita kepada benda lain, banyak lagi benda lain hak kena tinggal, hak kena tinggal. Iaitu ucapan-ucapan inilah. Kalau nak kira makan dan minum tu, pada dasarnya kalau tidak sabit puasa boleh makan, memang halal pun halal, nasi tak halal, air tak halal, halal.
Dengan sebab puasa tu jadi tak boleh makan, tak boleh minum tadi dengan sebab puasa. Benda tu sendiri pada dasarnya kalau tidak sabit puasa halal. Adapun ucapan dusta ni, berdusta ni, dalam keadaan kita puasa atau tidak puasa tak boleh. Memang haram dah. Menipu, mengacung, memfitnah, melaknat, mengutuk, memaki, menghamun, menjadi saksi palsu dan sebagainya. Ni puasa kau tak puasa kau memang tak boleh dah. Jadi hak tak boleh dalam keadaan biasa tu dosa besar dah. Dalam keadaan berpuasa kira-kiranya dia nak menyatakan dia tu mengikut Allah Subhanahu Taala lah. Allah tak boleh makan, dia tak makan. Allah tak boleh minum, dia tak minum. Pak Allah bui kau dia kecap lawak tu. Tak bui semua kan? Tak bui semua. Makan minum bui juga pada ketika lain. Jadi sepatutnya lebih patut lagi dalam keadaan berpuasa ni benda-benda memang haram ketika tidak puasa tu dia kau beringat, kau jaga diri dia. Itu maksudnya di sini. Itu maksudnya di sini. Jadi makan minum tu hak zahir. Hak kita nampaklah terasa. Makan kenyang, tak makan lapar. Minum bila dahaga, tak minum dahaga. Segar tu kita berasa. Tapi kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu, kita ngopak kau dan sebagainya, tak ada serah ke apa. Serah sakit kau ngopak kau tak. Serah lapar tak juga. Serah dahaga tidak. Ataupun sebaliknya, hilang dahaga kau dengan sebab ngopak tu, tak juga. Hilang lapar jadi kenyang kau dengan sebab ngopak, tidak juga. Tidak juga. Jadi dia nak ajar kita dengan sesuatu yang semua nampak, semua tahu, semua faham. Jadi benda tu halal pada asalnya. Bila dia kata tak boleh, jangan, kita ikut. Hak ni dia kata sok mudah, tak boleh. Tiba-tiba takkanlah boleh dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan nak menurut perintah Allah SWT, nak jadi baik, nak jadi juh ni, takkanlah hak tu boleh pula pada ketika berpuasa. Mana hak tu lebih-lebih lagi lah tak boleh. Hak tu lebih-lebih lagi lah tak boleh. Walaupun dalam Quran tak ada sebut goni hak dia sebutnya wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum. Dia sebut tu juga, makan minum. Siapa kau subuh lah, siapa subuh. Makan dan minumlah siapa subuh. Dia suruh begitu. Bila siapa situ tak boleh makan lah, tak boleh makan. Dia ada hak. Dia sebut tu. Ada pun hak mengumpat ke apa, dia tak ada sebut. Lama kan kita ingat dah dia tidak sebut, tak apalah. Dak, hak ni memang haram sok modok. Hak makan minum tu tidak haram sebelum pada tu. Kalau bulan puasa pun malam tu boleh. Tak ada apa. Tidak kata jadi kurang ke puasa bulan Ramadan dengan sebab makan tengah malam. Tak ada apa. Memang boleh. Hak ni memang tak boleh. Jadi sepatutnya kamu kena faham Allah Subhanahu Taala sebenarnya nak apa. Iaitu dia nak kita tidak menurut hawa nafsu kita. Kehendak nafsu, keinginan manusia nak makan minum, itulah asalnya. Nak kecek. Nak kecek. Jadi mana nak buat gapo-gapo, nak buat sesuatu. Jadi dalam semua perkara ni kena beringat. Kena ada had. Kena ada sakat, orang kata. Tidak kata boleh ikut selera nak kecek. Tak boleh lagu. Itu maksud dia di sini. Jadi bukan masalah kecek saja, buat pun tak boleh. Dia tidak kecek tapi buat benda hak berdosa, tak boleh juga. Sebab hak berdosa tu sebelum daripada puasa pun memang berdosa. Tidak bulan puasa pun tak boleh juga. Jadi apatah lagi pada bulan puasa, lebih-lebih lagi lah kena jaga nak royak waktu. Jadi ini satu latihan rohani jiwa supaya kita bermula dengan benda hak zahir.
hak jelas, hak nyata, hak semua boleh berasa, iaitu makan dan minum, boleh berasa. Lepas tu dia tak sebut macam bersetubuh ke apa. Memang boleh juga, tapi bila tengah hari tak boleh lah. Tapi dia tak sebut tu. Sebab apa? Sebab bukan semua orang, melibatkan semua orang, tidak tu. Jadi tak kira gapo, semua benda hak Tuhan larang tak boleh, kena jaga, kena kawal diri kita pada ketika berpuasa itu. Jadi hadis ni menerangkan ayat tu. Jadi ayat tu nak ayat asas benar. Asas tu mana orang serahlah, kalau tak makan lapar lah, kalau makan kenyang. Minum, kalau tak minum dahaga, kalau minum hilang dahaga, puas. Tu semua orang faham, semua tahu, semua berasa. Kamu kena faham juga hak lain-lain pun hak tak serah tu. Lagu tu juga Tuhan nak kamu tahan diri juga. Jangan diikut nafsu, ikut suka perasaan kita, tak boleh lagu tu. Hak tu bukan sekadar apa dia nak memuaskan nafsu, keinginan nafsu saja, tak tu. Hak tu lebih daripada tu lagi, teruk telajar. Teruk telajar. Mana kalau kita tak buat gitu pun tak ada gapo sebenarnya. Tak fitnah orang. Jadi suka tu suka nafsu hak jahat, ikut syaitan dah tu. Kalau makan tu memang keperluan, setara tu pun dia suruh sekat. Sebab ini adalah punca manusia tu jadi tak khabar ke diri, manusia tu jadi rasa segar. Itulah punca. Jadi Allah dia kena ingat apa yang kita Allah SWT suruh tak makan tak minum tu. Jadi dia perlu gapo dengan kita tak makan tak minum tu? Dia tak ada perlu gapo, dia tidak nak gapo. Mu tinggal makan tinggal minum tu, faedah dia hanya untuk kamu juga, bukan untuk aku. Kira-kiranya Allah SWT nak ayat gitulah, bukan untuk aku faedah dia, faedahnya untuk kamu juga, iaitu untuk melatih kamu, jiwa kamu, dan untuk kamu mengetahui punca bagi seseorang tu jadi orang kata jahat, jadi meta, jadi manggok, jadi sombong, jadi takabur, jadi nak melakukan kezaliman, nak melakukan kejahatan. Sebab apa? Pergi makan segar, Tuhan beri sihat, ada tenaga, jadi berasa gagah, ada nafsu. Cuba kalau Tuhan tak beri makan, atau dia beri makan, kita sakit, tak boleh buat apa juga. Hak nafsu, hak kita nak sangat, tak boleh juga, tak dapat juga. Semua tu nikmat dia, rahmat dia kepada kita. Apa kita lupa kepada dia? Itu dia ayatnya. Apa kita lupa kepada dia? Tak khabar kah yang kita tu jadi bernafsu, jadi kuat, jadi bertenaga tu dengan sebab makan minum hak Tuhan beri. Itu pun segala persediaan dia beri kepada kita. Kalau tidak, tak akan jadi tenaga pun. Tak boleh makan pun kalau dia beri kita sakit. Kalau boleh makan pun tak menjadi tenaga, jadi hampas saja. Kalau jadi sakit ada. Jadi kepada ketika tu nak naik nafsu ke mana? Nak buat qaula zur wal amala bihi, nak berzina, nak gotu goni, tak cekak dah. Tak ada ring, tak ada nafsu. Puncanya makan minum. Jadi kamu lupa hak tu, kamu lupa. Jadi Allah SWT, apa faedahnya dia nak gapo kamu tak makan tak minum tu? Tak ada apa faedah kepada dia. Faedahnya kepada kita. Faedahnya kepada kita. Dan dia maksud dia suruh tak makan tak minum tu bukan maksudnya tak makan tak minum saja, iaitu menahan diri daripada ikut nafsu. Hak tu maksudnya. Nafsu hak jahat ni bukan hak makan dan minum tu sebenarnya. Tidak, benda lain. Benda lain yang hasil daripada makan dan minum tu. Jadi kuat, jadi bernafsu, jadi cakap, ikut sera, derah, kecek, benda-benda hak tak ada faedah. Pasal apa? Pasal ada tenaga. Hak tu sebenarnya dia nak suruh kawal semua sekali. Barulah nampak kita ni orang yang insaf pada Allah SWT, orang yang sedar benda ni bukan hak kita semuanya, hak dia beri belakang. Jadi Tuhan tidak berhajat
dia meninggalkan makan dan minumnya. Baik, mungkin kita kata, baiklah, kalau seseorang tu dia tidak makan, tidak minum, yang ni dia puasa lah, dan dia tidak berkecek dusta, tidak bercakap benda yang mengarut tadi, jadi ada faedah lah. Tuhan berhajat kau kepada puasa dia tu pula. Yang ni kita nak pakai, orang panggil mafhum mukhalifnya. Boleh ke? Ni kata tidak berhajat ni, kalau dia tinggal makan, tinggal minum, lepas tu duk kecek kosi. Kalau dia tinggal makan, tinggal minum, dan dia tinggal juga benda-benda lain, dia tidak kecek kosi, jadi Tuhan berhajat kau pada puasa dia lagu tu? Tuhan dah apa jadi kuat ke dia? Jadi kukuh ke kerajaan dia dengan sebab kita tu puasa molek. Jadi dia suruh puasa ni untuk jaga kekuasaan dia, begitu ke? Tidak. Itulah sebab berapa ramai ulama yang kata mafhum mukhalif tidak muktabar, tidak boleh pakai. Misalnya sini, jadi Tuhan tidak berhajat tu kalau kamu tak tinggal hak lain, tinggal hak saja makan minum, hak lain tak tinggal, Tuhan tidak nak, Tuhan tak perlu. Baik, kalau tinggal hak tu juga hak lain-lain, Tuhan perlu ke? Seseolahnya nampak kalau hak ni tak perlu, hak tu perlu lah. Tidak, jangan faham begitu, silap. Mafhum mukhalif tak boleh pakai, terutamanya dalam benda-benda hak lagu ni. Benda-benda lagu ni tak boleh pakai. Jadi maksud di sini hak kata puasa-puasa tu, puasa daripada semua perkara hak tak boleh. Bahkan daripada hak molek zahirnya, hak asalnya halal pun dia suruh kawal juga, untuk mengingatkan kita bahawa hak kita ada ring, ada tenaga, ada kekuatan tu puncanya hak ni, makanan dan minuman. Cuba kalau kita sekat, jadi lagu mana letih, tak cekak, tak cekak jadi gitu. Jadi tujuannya bukan nak suruh tinggal tu saja, nak suruh melarat pergi pada hak lain. Hak lain kita boleh makan minum, boleh, tak ada sakit, tak makan tu apa, Tuhan larang. Tak minum, apa tengah hari bulan puasa tak minum, sakit ke? Tak sedap ke benda tu? Tak sakit, bukan tak sedap, sedap berakhir sangat, tapi dah Tuhan larang. Ada apa kalau faham gitu gak? Hak lain kecek mengarut, menyapu, mencarut, menyupah, menyeranah orang, mengutuk orang, memfitnah orang, Tuhan bui kau tu, Tuhan tak bui, Tuhan larang. Dah seperti mana hak ni, hak memang halal asal tu, bila Tuhan larang kamu turut, apa hak tu yang kamu langgar, apa? Dia nak bagi kau tu. Dia banyak ajaran agama ni dia royak sekarang. Maksud dia bukan hak tu, lebih lagi daripada hak lain-lain. Biar melarat. Biar kita fikir hak lain-lain lagilah tak boleh. Bila Tuhan kata boleh, nya hak lain-lain tu tak boleh kan? Jadi puasa ni nak mengajar hak tu lah. Jadi pada bulan-bulan lain pun tak boleh juga, sebab dia tidak terikat dengan bulan puasa. Bulan puasa ni hak tak bolehnya makan minum, tu je. Bulan lain boleh. Jadi mencarut, menyupah, menyeranah, melaknat, menipu, tu boleh ke bulan lain? Memang tak boleh. Sebelum pada bulan puasa pun memang tak boleh semua. Dah tu Tuhan larang. Dah kamu faham, bila Tuhan larang kamu ikutkan. Kalau puasa tu Tuhan larang, apa ya? Tak boleh faham hak lain, Tuhan larang semua. Jadi maknanya dia nak ayat pada kita, jangan buatlah. Itulah maksudnya, jangan buatlah hak tu. Jadi hak ni terlalu asah dia sebut ni. Kata Ahmad, yang ni ini tok guru Imam Abu Daud ni, Ahmad bin Yunus. Bukan Ahmad tu Imam Ahmad, Ahmad tu Imam Ahmad pun tok guru dia juga. Tapi hak ni bukan Imam Ahmad tu, hak ni Ahmad bin Yunus. Dialah yang meriwayatkan hadis ini daripada Ibni Abi Dzib. Dia kata saya faham isnad hadis ini daripada Ibnu Abi Dzib, tapi makna hadis ni bukan dia boleh faham kepada saya, orang yang duduk sebelah dia. Kata perawi, yakni Imam Abu Daud, saya rasa anak saudara dia lah, anak saudara kepada Ibnu Abi Dzib, orang yang duduk sebelah dia tu, hak tu boleh faham makna dia pada saya. Makna dia, apa dia makna hadis? Supaya kita duduk ayat tadi, itulah makna dia. Makna dia, makna puasa ni nak melatih kita bukan tahan,
tahan lapar, tahan dahaga. Tidak, bukan waktu pun boleh juga. Bila-bila tu memanglah boleh. Kita berlatih jadi biasa. Orang hak tak biasa teruk benar. Tapi kita orang Islam ni daripada budak lagi berlatih. Bos hari tu tak ada apa lagi. Boleh lah, boleh pergi lagi. Tapi orang hak tidak Islam, saya pernah kecek dengan orang hak tidak Islam. Tepik dia. Kata dia. Puasa sampai ke petang. Maknanya bagi dia berat lah. Tak boleh. Lagu mana? Ini tak biasa. Bukan sekadar nak ayat latihan menahan lapar tu saja, menahan dahaga tu saja. Tak. Selain daripada tu, hak tadi, hak kita ayat tadi, itulah makna hadisnya. Makna hadis tu dia kata dia faham daripada orang sebelah perawi dia. Sebelah orang yang rayak hadis ni kepada dia. Ni kan kalau kita tengok sanad ni, Ahmad bin Yunus ambil daripada Ibnu Abi Dhi'b. Lepas tu dalam syarah dia sebut nama gapo anak saudara Ibnu Abi Dhi'b. Saya tidak dapat pastikan nama dia, nama anak saudara dia, dan tidak dapat pastikan orangnya lagu mana, keadaannya tak dapat pasti juga. Begitulah, tak dapat pastikan. Tapi setengah-setengah ulama kata hak ni berdasarkan riwayat yang lain sebaliknya. Saya faham isnad hadis ini daripada orang sebelah dia, tapi saya faham hadis ni daripada dia tu sendiri, Ibnu Abi Dhi'b tu sendiri. Makna hadis ini. Tapi tak apalah, mana-mana pun hak tadilah, makna dia tu hak tadilah. Makna dia. Kalau dalam Bukhari sebaliknya. Ini dalam ta'liq bawah ni, hadza bi khilafi ma fil Bukhari annahu fahima al-matn 'an asy-syaikh wa rajulun afhamahu isnadahu. Kalau dalam Bukhari nya sebalik tadi. Isnad hadis tu dia faham daripada orang hak sebelah dia. Hadis tu sendiri dia faham daripada Ibnu Abi Dhi'b tu sendiri itulah. Gitu sebalik. Tak apalah, ke mana-mana pun gitulah. Kemudian Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi an Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda. Ini sanad tinggi sangat ni, istimewa sangat. Mengikut setengah-setengah ulama, dia kata ini adalah mata rantai emas. Dia sanak-sanak ni perawi ni, misalnya Abdullah bin Maslamah, dia ambil daripada Malik. Abdullah bin Maslamah tu diibaratkan seperti mata rantai. Kalau rantai tali tekak lah, kalung lah kita kata. Kan dia ada mata rantai tu bersambung-sambung tu. Jadi mata rantai bersambung-sambung tu, ulama-ulama buat ibarat. Ada rata emas, ada rata perak, ada rata besi saja. Jadi kalau rata hak biasa tu murah lah. Ni mata rantai emas. Dia kata gitu. Sebab Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi itu salah seorang perawi kitab Muwatta'. Ni riwayat dia daripada Malik, bukan dalam Muwatta' lah. Ni di luar Muwatta' orang panggil. Muwatta' Imam Malik tu ada banyak nuskhahnya. Salah satu nuskhahnya ialah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Walaupun yang tersebar hari ini Muwatta' Imam Malik tu bukan berdasarkan riwayat dia, tapi berdasarkan riwayat orang lain. Riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi, anak murid Imam Malik juga. Tapi katanya kita pun tak aja tengok juga apa ni Muwatta' Imam Malik ni, nuskhah dia lebih banyak lagi bilangan hadisnya daripada Muwatta' Imam Malik ada lah ni, yang diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya Al-Masmudi itu. Mungkin ada di mana-mana perpustakaan, tapi tidak dicetak. Tidak dicetak.
Hak semoleknya Muwatta Imam Malik tu ada beberapa nuskhah dia, ada sampai 16 nuskhah dia. Hak semoleknya setelah ditahqiq oleh ulama-ulama tertentu disebarkan, barulah kita boleh tengok bezanya. Bezanya lagu mana. Kalau ada tambahan hadis gapo dia, hak tambah daripada hak selagi tu, barulah kita boleh tengok. Tak apalah, ini salah seorang anak murid Imam Malik yang sahih. Kadang-kadang disebut Al-Qa'nabi saja. Nama dia sebenarnya Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Dia meriwayatkan daripada Malik, daripada Abi Zinad, daripada A'raj, daripada Abi Hurairah, bahawa Nabi SAW bersabda, kalaulah kita, seseorang daripada kamu puasa, tak kira lah puasa bulan Ramadan ke atau tidak bulan Ramadan ke, dia puasa lah, maka janganlah dia yarfuth, kecek koksi, kecek barang hak berdosa. Itu yarfuth. Jadi maknanya nak rayaknya dalam Quran sebut tak boleh makan, tak boleh minum gitu ya. Tak ada sebut hak ni. Hak ni dalam hadis rayak. Dalam hadis tu rayak lanjut daripada hak larangan Allah dalam Quran tu, tak boleh makan, tak boleh minum daripada subuh sampai kepada maghrib tu. Apa maksudnya? Maksudnya nak ajar hak lain-lain juga, biar masuk juga dalam jiwa kita tu, biar jadi sebati, biar jadi daging darah kita, iaitu tak kecek koksi, tak kecek ngapu koksi. Kalau kecek benda molek selalu, benda ada faedah. Usah kau nak pelawak, jauh lah nak pelawak tu. Wak lolok pun tak ada. Wak lolok ada juga orang kata wak lolok tu serambi pelawak lah. Wak lolok gurang, wak lolok pun tidak. Dia jadi tabiat gitulah. Kalau kita tengok orang yang berpuasa, puasa, lepas tu dia berubah ke tidak hidup dia? Duk kecek kosi lagi ke tidak? Kecek kosi ni menyapu ke, mengapu depan orang lelaki, kecek depan orang perempuan, benda-benda yang tak patut kecek. Dia kecek derah. Ada lagi ke duk kecek gitu? Puasa boleh puasa sama ke? Maknanya tak siapa lagi lah maksud. Tak siapa maksud puasa tu. Tak siapa maksud puasa. Supaya makan tak jadi zat, tidak menjadi tenaga kepada tubuh, jadi hampas saja. Jadi hampas saja, tak lekat dalam tubuh dia. Macam orang ada penyakit lah. Orang kecil mani misalnya, kita kata makan banyak mana kurus macam kau kurus, semata-mata kurus. Dia ada masalah lah tu. Tak lekat makan zat setara mana pun tak lekat. Ni pun lagu tulis juga, supaya juga orang sembahyang. Dalam Quran kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tu menegah orang daripada perkara keji dan perkara mungkar. Tak menegah, duduk buat semacam benda-benda lagu tu. Cara tu sembahyang dia tak apa jadi. Supaya juga puasa. Kalau puasa tak tinggal benda-benda ni. Lepas pada puasa tu ada semacam hak ni. Cara tu dia ada penyakit. Gitu kita kena faham. Agaknya Tuhan buat macam-macam penyakit dalam dunia ni, nak suruh mikir hak tu. Tapi tak kabar-kabar juga. Nak suruh mikir hak tu berapa banyak kita tengok orang makan tak jadi apa. Setengah orang kalau dia segar molek, sihat molek, makan lagu tu semua tanggung meto. Alah kelebih pula. Makan sikit pun jadi zat dalam tubuh dia. Setengah-setengah orang tu makan banyak, tak jadi apa. Kau jadi penyakit ada, kau bahaya ada kepada diri dia. Lepas tu kita duduk takut. Dia takut gerak tangan, gerak kaki, kau hukum hudud misalnya, duduk takut. Duduk takut kau jihad, putus tangan, putus telinga, putus gatuga ni. Tu apa penyakit kecil mani, putus-putus lah juga. Cik nanti kepek kan? Cik nanti kan? Tu boleh tu anak buat, boleh. Daripada kita mati saja penyakit, baik mati syahid. Boleh pahala besar, masuk syurga terus. Nak boleh jadilah benda-benda gini ni berlaku, nak suruh mikir. Jadi sekiranya seseorang daripada kamu puasa, jangan dia kecek mengaku, jangan kecek benda hak berdosa, hak tak ada faedah pun jangan.
Kan Nabi katakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda keelokan, comel Islam seseorang tu, dia meninggalkan apa hak tak ada faedah. Kalau dia nak buat hak tak ada faedah lagi, janganlah tu, tak molek lagi lah tu Islam dia tu. Apa nak buat hak molek lagu mana? Nak buat hak molek ni lagu mana? Kita kata Hafiz Ibn Hajar, kau Imam Abu Dawud, dia pandai tak apa, dia boleh tulis kitab. Itulah benda molek, dia tak buat sia-sia, dia tak kecek kosi, duk tulis benda molek-molek. Kita tak pandai nulis, tak pandai nak mengajar, apa kita anggap dia? Dah lah kita tak boleh ke subhanallah, subhanallah, ada lidah terus ada kecek kosi, tukar, tak boleh ke? Boleh kan? Payah kau tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak boleh kata? Boleh. Kata tu ada faedah. Ni duduk mengapu kursi. Duduk mengapu kursi. Buat hak tak ada faedah. Tak ada faedah. Orang tak boleh nak menulis, tak boleh nak mengarang sebab ulama-ulama dulu. Tak boleh ambil cok kenyaku. Ada faedah juga. Tanah lada. No. Boleh makan lada. Makan buah tomato. Ada faedah juga. Ataupun sekurang-kurangnya kekalkan kesihatan kita. Tak kerja kosi, tak buat benda kosi, biar perlu main kau kita kata, ataupun kita buat sesuatu senaman kau, jadi sihat. Ada faedah tu, ada faedah juga. Ada faedah juga. Sekurang-kurang faedah untuk diri kita, kalau tidak untuk orang pun. Tapi Nabi kata dah, orang yang paling baik ialah orang yang paling banyak manfaatnya, faedahnya kepada orang lain. Bukan setakat faedah kepada dia, pada orang lain pun banyak juga. Kau banyak, kau molek, kau baik dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, kalau kita tengok Islam ni ajar benda supaya hidup ni bermakna, berarti, tidak sia-sia. Orang kata tidak sia-sia, tidak hampa. Tanah padi dah bunyi, tapi kosong, tak ada padi, tak ada isi. Nak apa? Hidup dah, sepengah orang lain juga, tapi hidup tak ada faedah. Buat apa? Dah kalau pulau-pulau padi, biar tentu mengenyangkan orang, jadi berah. Begitu juga jadi manusia. Bukan supaya jadi ayam, supaya jadi lembu, mati, selesai gitu, tidak. Ni nak pergi syurga, nak pergi ke neraka, biarlah ada faedah. Benda-benda ni lah sebenarnya, kalau kita perhati ajaran agama ni, nak tanah hak tu ya, situ ya, sekitar tu ya. Pergi ke mana-mana, puasa, sembahyang apa pun, nak suruh hidup biar bermakna, biar berarti, tidak hampa, tidak jadi hapah. Hapah pun ada, hapah pun ada juga berguna. Tu sebenarnya kalau perhatilah falsafah pengajian, pengajaran agama di mana-mana, dia pergi situ ya. Wala yajhal, dan jangan jadi jahil. Memanglah kalau tak ngaji jahil lah. Tapi ada juga orang ngaji pun dia berperangai seperti orang jahil. Tak saya juga lagu. Tak saya juga. Maknanya kejahilan suatu perkara yang tak boleh. Kalau jadi jahil, dia boleh buat apa saja. Dia tak tahu benda tu salah ke tidak, salah ke betul. Hak tu dulu dah kita boleh. Kalau dia pandai dah, dia tidak jahil. Jangan jadi seperti orang jahil. Orang hak tak reti, dia buat sesuatu tak reti, jangan jadi gitu. Lepas tu kalau ada siapa-siapa nak balas dengan dia, ataupun nak badi bersumpah dengan dia, maknanya kira-kiranya kalau dia kata gitu, kita boleh jawab juga. Kita boleh kata juga, dapat kata lagu tu, dapat kata, misal contohnya kalau dia kata beruk kita boleh kata lagi berat pada dia, membabi, boleh kata apa-apanya. Dapat kata boleh. Tapi apa dia, kita tak kata ke dia, tapi dia kata kita. Bila dia kata kita tu, boleh kan kita nak jawab? Sebab apa? Dia guna qatalahu, syatamahu dalam bahasa Arab. Ini maknanya perbuatan ni daripada dua pihak. Orang yang berpuasa tadi asalnya dia tak kata, orang lain tu kata ke dia. Bila kata ke dia tu, jadi dia pun naik angin juga. Boleh dapat kena kata tu. Sebab tu dia guna perkataan lagu ni dalam bahasa Arab.
Orang hak tak mengaji Arab dia tak faham ni apa dia kata qatalahu syatamahu. Bina musyarakah. Mufa'alah orang panggil. Mana dua pihak. Padahalnya dia tidak nak kata dia puasa. Tapi bila orang kata gitu kan kita berasa nak kata kata. Boleh nak kata. Bukan kita pun ada lidah, ada bibir pun dia juga. Ada mulut pun dia juga. Tapi bila kita ingat, kita ingat. Dia kena kata aku ni puasa. Jadi kata tu kata derah ke kata dalam hati? Dua pendapat. Ada ulama kata derah. Kalau puasa fardu, puasa bulan puasa dan lain-lain hak fardu, kata derah. Tapi kalau puasa sunat, kata koh. Kata koh dalam hati, kata ke diri kita sendiri. Aku ni puasa ni, aku ni jadi tak boleh ikut era dia. Jadi makna kalau tak puasa boleh ke kita lawan gitu? Molek kalau kita lawan gitu? Tidak. Cuma dalam Quran, dalam hadis dia sebut kalau kita sekadar balah orang kata gitu, dia boleh lagi, tak apa lagi. Jangan lebih ya. Boleh lagi. Kalau dalam keadaan biasa ni, walaupun hak lebih moleknya kita tak kata. Kita tak kata. Tapi dengan berpuasa ni jadi mengingatkan kita. Tak boleh benda-benda lagu tu. Itu perbuatan orang jahil dan perbuatan yang tak betul, berdosa. Jadi mengingatkan kita tak lah benda lagu tu. Bila kita jadi biasa, jadi terbawa-bawa lah perangai tu. Ketika tidak puasa pun gitu juga. Hak tu hak naknya. Bukan ketika puasa saja ni nak ajar. Ketika puasa lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi lah. Jadi kita jangan turut era. Jangan turut era orang hak depan kita tu. Begitulah, itulah maksudnya. Jadi daripada hadis ni dan sebelum pada ni kita dapat pengajaran kepada dia. Sebenarnya puasa-puasa itu adalah satu saluran ataupun suatu amalan yang melatih kita meninggalkan benda-benda yang tidak berfaedah, benda-benda yang berdosa. Hak tu sebenarnya. Dan mengingatkan kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan larangan dia. Hak tu pengajaran di sebalik hadis ni. Kemudian babus siwak lis-shaim. Ini bab berus gigi kepada orang yang berpuasa. Boleh ke tidak bergigi? Kau tak boleh. Ketika puasa. Itu hak ni pun super biasalah. Imam Abu Daud kalau dalam bab-bab hak berkait dengan fiqh ni, dia nak isyarat kepada khilaf ulama. Hak tu khilaf ulama. Dan dalil masing-masing. Dalil masing-masing. Hak kata tak boleh, mana dalil dia? Hak kata boleh, mana dalil dia? Hak mana dalil dia? Imam Abu Daud mari di bawah tajuk ni saya ada. Dia boleh nak mari lebih lagi pun dia boleh. Dia imam dalam hadis. Tapi kira susah padan. Dia ni ada ayat pilihan dia hak mana. Memanglah ada khilaf. Tapi kalau orang tanya, tuas sendiri. Tuas sendiri pilih hak mana? Dia pilih hak boleh. Sebab tu dia mari hadis hak boleh. Hadis hak menampakkan tak boleh tu dia tak mari. Kadang-kadang dia buat bab. Misalnya kita kata Sari kita baca dah tapi tak ada nak terjemah. Berarti tu bab orang yang berpuasa berbekal. Dia buat satu tajuk. Mana nak ayat boleh ke tidak? Lepas tu dia buat tajuk pula. Keharusan berbekal. Dia buat dua tajuk. Mana adil lah tu? Satu dalil kepada orang-orang yang kata tak boleh. Satu lagi dalil di bawah satu bab yang lain kepada orang-orang yang kata boleh. Bekal pada ketika puasa. Tapi hak ni bab bergigi ni dia tidak buat dua gitu. Dua tajuk yang berasingan. Dia buat tu. Itu satu perkara. Yang keduanya, kalau kita kata di bawah tajuk ni dia tidak ayat. Berus gigi untuk orang yang berpuasa. Molek ke tidak? Boleh ke tidak? Tak ayat. Kalau dia bawa di bawah tajuk ni yang menunjukkan boleh dan yang menunjukkan tak boleh pun boleh juga. Tapi dia tak buat juga lagu tu. Dia tidak amari hak menunjukkan tak boleh. Dia hanya mengemukakan yang menunjukkan boleh. Menunjukkan dia pilih hak tu.
pendapat dia kok itulah. Begitulah cara ulama hadis. Imam Bukhari kau siapa lagu tu, dia mari hadis hak dia kena. Hak dia kena. Jadi kita tak boleh kata tak adil bapa tak mari belakangnya. Dia bukan nak tu. Kalau nak tu kita lain. Kalau nak tahu pendapat dia tu, itu cara dia tu. Dalam masalah ni pun sebenarnya ada khilaf. Ada khilaf juga dalam masalah berus gigi ni. Apa dia hadisnya? Hadisnya daripada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Abdullah tu ada orang kata sahabat, ada orang kata tidak. Tapi hak jelasnya sahabat juga, tapi sahabat kecil. Orang-orang hak tidak kata dia ni sahabat, dia kata tabi'i besar. Hak tu lah, tabi'i besar ni mana dia dah dengan Nabi tu ketika umur 5 tahun. Mengikut setengah-setengah ulama dia kata dia ni tabi'i besar. Mengikut setengah-setengah yang lain pula dia dah tu dia kira sahabat dah lah. Sahabat dah. Kalau kata sahabat, sahabat kecil. Kalau kata tabi'i, tabi'i besar. Gitulah kesimpulan. Tapi ayah dia Amir bin Rabi'ah, dia ni ambil daripada ayah dia lah hadis ni. Itu memang sahabat yang terkenal, telah berhijrah ke Habsyah, dan masuk perang Badar ke apa tu, ayah dia. Ni cerita ayah dia cerita. Ayah dia kata apa dia? Saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergigi dalam keadaan dia puasa. Oleh kerana Imam Abu Daud ambil hadis ni daripada dua orang tu guru dia. Muhammad bin Sabbah dia ambil daripada Syarik. Tu saluran. Ada situ. Tu maknanya tukar sana. Lepas tu Imam Abu Daud ambil daripada seorang lagi tu guru dia, namanya Musaddad. Musaddad ambil daripada Yahya. Musaddad ambil daripada Yahya, daripada Sufyan. Jadi lepas pada tunya Sufyan lah. Sufyan. Bertemulah sanad itu di situ. Lalu seterusnya ke atas tu serupa sanad ni. Di bawah tu hak beza. Jadi Imam Abu Daud nak ceritanya setakat tadi saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bergigi dalam keadaan dia puasa tu. Kedua-dua tu guru dia ada meriwayatkan begitu. Serupa aja. Tapi hak tambahan ni tu guru hak nombor 2. Musaddad itu saja yang sebut gini. Hak seorang lagi Muhammad bin As-Sabbah tak ada sebut. Tok guru ni yang sebut kepada dia. Tengok tu banyak kali lah, acak kali lah, tak boleh nak bilang lah berapa kali, banyak terlajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bergigi. Pak bergigi tu masa mana? Masa mana bergigi tu? Pagi ke, tengah hari ke, petang ke, sebelum tergelincir matahari ke, selepas tergelincir matahari ke, boleh jadi berlaku. Jadi dia tak ada royak sini. Bila tak ada royak tu tak boleh pakai lah. Boleh lah dia kata. Gitu. Baik. Kita tengok dalam syarah ni sikit. Hak mana-mana ada pakar kitab ni 171 situ. Imam Tirmizi juga ada ambil hadis ni. Selepas dia kemukakan hadis ini, dia kata gini. Qala Abu Isa, hadis Amir bin Rabi'ah hadithun hasan. Hadis Amir bin Rabi'ah ni adalah hadis hasan. Mana? Jadi amalannya orang duduk pakainya mengikut hadis ni lah. Di sisi ahli ilmu ikut hadis ni lah. Mereka berpendapat tidak mengapa orang hak puasa ni dia bergigi tak apa. Cumanya ada sesetengah ahli ilmu menganggap makruh bergigi kepada orang yang berpuasa kalau dia bergigi dengan kayu hak lembab, hak basah. Kan kayu sugi tu kan kita serah kalau hak basah. Kita kekeh tu kita serah kan air dia tu. Kalau hak tu makruh. Dan mereka juga mengatakan makruh kepada orang hak puasa ni di akhir siang. Akhir siang, alik petang itulah, ataupun selepas gelincir matahari. Lepas tu dia sebut Syafi'i berpendapat tidak mengapa bergigi, sama ada awal siang ke, makna pagi lah, ataupun hujung siang, alik petang, tak apa kata dia. Syafi'i kata. Ni mengikut Imam Tirmizi sebut ni.
Ahmad dan Ishaq menganggap makruh berus gigi kalau di akhir siang. Kalau di akhir siang. Syaukani berkata, kata Hafiz Ibnu Hajar juga isnaduhu hasan, wal hadis ini menunjukkan elok berus gigi kepada orang yang puasa tanpa ada terikat dengan mana-mana masa, pagi ke, tengah hari ke, petang ke, masa mana-mana pun boleh berlaku. Dan hadis ini menolak pendapat Syafi'i yang mengatakan makruh selepas daripada tergelincir matahari kepada orang yang puasa. Apa dalil Syafi'i kata makruh tu? Dia pegang dengan hadis lain, la khalufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Dia pegang dengan hal tu, iaitu bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Dah bau busuk mulut, kalau bau gigi jadi hilanglah bau busuk tu. Gak nak bau busuk alik pagi tak bangun lagi. Lepas pada tergelincir matahari tu dah mungkin lama tak makan tak minum kan. Dia jadi mula bau. Jadi bau tu di sisi Allah dah molek, kita kekalkanlah benda yang molek tu. Sebab dia akan bertukar menjadi wangi seesok. Jadi kalau kita hilang, ke mana kita tak suka hak tu pula. Sebab tu dia kata makruh. Tapi tadi Imam Tirmizi kata Imam Syafi'i berpendapat tak apa. Tak apa. Awal siang ke, akhir siang ke, alik pagi ke, alik petang, tak apa berlaku. Ini menunjukkan Imam Syafi'i ini ada dua pendapat. Satu qaul qadim, satu qaul jadid. Dia kena ingat, kalau hak dalam Tirmizi tu Imam Tirmizi sebut pendapat Syafi'i, boleh dikatakan umumnya itu pendapat qaul qadim Syafi'i. Sebab Imam Tirmizi dan dengan anak-anak murid Syafi'i, hak tu dia ambil daripada hak tu, hak qaul qadim tu. Qaul qadim tu dia ambil daripada hak tu. Yang ni saluran tu, saluran hak qaul jadid dia tak ada berkesempatan sangat. Tapi hak orang ramai, hak tersebar dalam masyarakat ni qaul jadid Syafi'i. Hak tu lah orang duduk pegangnya kata makruh lepas pada gelincir matahari tu. Jadi dalil Syafi'i kata boleh tu mana? Hak tadi lah hadis Nabi banyak, tak tahu berapa banyak duk bau gigi dalam keadaan puasa. Dia pegang dengan hak tu. Lepas tu qaul jadid dia apa dia kata makruh pula. Dia tengok hadis tu dia fikir hak ni pun dia pertimbangkanlah. Dia timbang. Hak dulu bukan tak ada dalil juga, dia ada dalil juga. Orang-orang lain nak pegang semacam hak tu. Pak Kelon ni dia pegang hak tu. Cuma dia dalil tu dia letak tepi. Dia lebih utamakan hak ni. Jadi orang hak tak setuju dengan Syafi'i dengan qaul jadid dia tu, dia kata hadis ni menolak lah. Sebab dia kata Nabi bau gigi. Bau gigi tu banyak kali tengok. Bila kata banyak kali, dia tak kali pagi saja. Terutama Nabi SAW bila nak semayang tu, semayang zuhur, semayang asar, tidak lepas gelincir matahari kan. Mana bau gigi, kau dia tak bau gigi, kena ada dalil khusus pula. Kalau bulan puasa, tak, dia tak bau gigi. Hak kata bau gigi tu tidak boleh puasa. Mana ada dalil lagu tu? Bila tak ada dalil, maknanya puasa kau tidak puasa kau Nabi bau gigi. Dia bau gigi tu molek gitu. Lepas tu dia kata Imam Tirmizi menukilkan Syafi'i kata tak apa bau gigi untuk orang yang berpuasa awal pagi ke, awal siang ke, ataupun akhir siang. Inilah yang dipilih oleh sekumpulan anak-anak murid Imam Syafi'i. Antara mereka Abu Syamah, Ibnu Abdus Salam dan Nawawi. Ashab ni sama ada anak murid ataupun tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Di sini Muzani, kalau Muzani tu anak murid dia lah. Imam Nawawi tu tidak anak murid dia, tapi tokoh dalam mazhab Syafi'i. Ini orang panggil ashab lah, dipilih oleh orang. Hafiz Ibn Hajar dalam At-Talkhisul Habir, Talkhisul Habir khusus ditulis untuk takhrij hadis Imam Rafi'i Al-Kabir. Dia kata tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i yang berdalil dengan hadis khalufu famis shaim tu, bau busuk mulut orang puasa tu, dia menunjukkan makruh bau gigi selepas tergelincir matahari ni kepada orang yang berpuasa fihi nazar. Dia kata boleh dipertikaikan. Jadi Hafiz Ibn Hajar pun tak setuju juga. Kata lepas pada tergelincir matahari ni makruh. Tak. Pasal apa?
sebab dia pegang dengan hadis, zahir hadis tadilah. Syaukani kata hak betulnya mustahab molek buah gigi ni kepada orang yang puasa awal siang ke akhir siang. Inilah mazhab jumhur imam-imam. Kebanyakan imam-imam kata tak apa buah gigi bila-bila masa pun. Begitu. Lepas tu banyaklah. Ada yang kata gini, ada kata gini, tak apalah. Tapi Imam Nawawi ada sebut, dia kata gini, kata dia. La khalufu fami shaim tu kita pakai juga. Tu apa ni, Nabi kata bau busuk mulut orang puasa lebih wangi, lebih baik daripada Allah, apa di sisi Allah daripada bau kasturi. Hak tu dia kata kalau bau busuk tu lebih molek. Kalau bau sedap, kalau lebih molek kata dia. Hak tu kata bau busuk. Kalau bau sedap, kau lebih molek. Memanglah jadi kalau orang tu tak makan, tak minum, dia akan jadi bau busuk mulut dia tu. Hak busuk mulut pun di sisi Allah lebih wangi daripada kasturi. Kalau dia bau wangi mulut dia dengan dia buah gigi, kau lagi molek di sisi Allah SWT. Dia faham gitu. Jadi hak tu sebenarnya hak moleknya. Imam Abu Daud pun pilih hak ni. Dia tak mari hak lain. Padahal hak tu sahih juga. Hak tu sahih juga. Bahkan hak tu lebih sahih lagi daripada hak ni. Hak ni dia katakan hasan saja, tapi kadang-kadang ulama dalam bab terjih ni dia terjih. Hak kurang kuat dari segi kedudukan hadis itu pun dia boleh terjih. Mengambil kira benda-benda lain banyak perkara lagi. Dan hak tu hak lebih sesuai, hak lebih moleknya. Sama juga dengan mandi. Sama juga dengan mandi. Setengah-setengah orang tu kata lepas gelincir matahari tak molek mandi, jadi segar. Jadi nak suruh letih lah. Nak suruh letih tak boleh mandi. Rapat apa buka puasa tu boleh mandi gila. Nabi SAW sikit lagi Imam Abu Daud pilih hak tu juga. Curah hari atas kepala. Nak suruh segar, nak suruh hilang dahaga tu. Tahan sikit dahaga tu, tahan sikit panas. Mana dia tak asil letih lagi, letih tu tidak. Tak minum air cuma mandi, dengan mandi tak apa, kita dapat segar. Imam Abu Daud buat bagi hak tu juga. Menunjukkan jadi orang kata tak boleh tu, iyalah ini pendapat masing-masing. Dia kata tak boleh ikut, iyalah dia dah. Siapa lah. Tapi berdasarkan sekian banyak hadis setelah jelas pada kita ada hadisnya, apa salahnya kita guna. Lepas pada tu berapa ramai pula ulama-ulama yang terima, ia kata memang boleh, tak ada apa pun, bahkan elok, bukan sekadar harus saja, elok, molek. Ni kan orang akan apa dah? Orang Islam kalau puasa kat petang nampak moyok muka, nak tunjuk moyok kau kan? Jadi kau lah orang kata ni buat ikut agama lah jadi lagu ni. Cuma tunjuk buat ikut agama kita jadi kau kuat. Hak tu sepatutnya tunjuk kau kan? Nak tunjuk agama dia letih. Jadi buah gigi. Kalau bulan puasa boleh lah hidup bau busuk mulut. Hak tu di sisi Allah lain, di sisi manusia busuk tetap busuk, tidak menjadi wangi. Aku dah faham hak tu. Hak tu di sisi Allah untuk dia balas, bagi balasan kepada orang tu. Dia adalah kira-kira dia sendiri. Tapi manusia tidak begitu. Kita kena jagalah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kau mau pakai air wangi lagi tu gini tu, bau gigi semacam tu apa? Nak jaga manusia dia lah. Nak jaga manusia. Jadi sepatutnya lebih moleknya kita pakai hak tu lah. Dan Imam Syafi'i pun ada juga pendapat dia yang Imam Tirmidzi sebut. Dia kata tak apa. Cuma itu qaul qadim. Qaul qadim pun qaul dia juga. Qaul qadim pun qaul dia juga. Anda selalu kata qaul ni qaul bagi imam-imam besar ni, dia bukan qaul pendapat dia. Fatwa dulu tak betul dah lah. Bukan gitu. Hak dulu pun boleh pakai juga. Apalagi kalau disokong oleh orang lain lagi, ramai lagi orang lain, apa kita nak berasa teragak-agaknya. Qaul bagi seseorang iman di sebuah rumah. Bila dia buat rumah sini, rumah sungguh, kita boleh duduk tu ramai, boleh duduk tak utuh rumah tu. Rumah molek 1000 tahun, 2000 tahun, tahan lagi. Itu makna qaul imam-imam ni. Imam Malik kau, Imam Syafi'i kau, siapa-siapa kau, gitulah. Atas kita tengok sini rumah sesuai rumah lagu ni, rumah tepi laut sesuai lagu ni, rumah atas salji, tempat salji lagu ni, bentuk dia kok lebih sesuai. Gitu dia buat rumah. Rumah tu tetap berguna, tetap molek.
Tidak kata dulu tu rumah istana pasir, budak-budak main tepi patah. Bukan lagu tu. Dia ada dalil juga. Cumanya bila dia fikir pula tengok ni kemah juga. Jadi dia pilih hak ni. Pendapat dia kemudian bukan makna hak dulu tak boleh pakai langsung, hak dulu tak ada dalil dah. Setiap pendapat imam dia nak keluar tu dia ada dalil dah. Cumanya dia menilai semula dalil tu. Dia tidak kata dalil tu tak sah, mengaruh, tak betul. Dah. Cuma dia kata hak ni kuat. Kemudiannya dia menyatakan pendapat tu. Tu je. Setara tu je. Boleh, tetap boleh pakai. Apa lagi tadi kan? Berapa ramai? Ni Hafiz Ibn Hajar, Syafi'i, Imam Nawawi, Syafi'i, Ibnu Abdul Salam, Syafi'i, semua Syafi'i kata. Berapa ramai hak kata boleh? Sampai ke petai pun gigi. Jadi atas dasar tu kita kata sepatutnya orang Syafi'i pun dia tidak teragak-agak untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW ini. Seperti mana kemudian selepas ni Imam Abu Daud buat tajuk isap air ke hidung. Jadi isap air ke hidung bila kita puasa tak boleh, tak ada adalah sunnah. Bila kita ambil air semaya ada juga, cuma jangan kuat sangat supaya ketika tidak puasa. Sunnah tu tetap ada. Ambil air semaya, gosok gigi, tu sunnah. Isap air ke hidung tetap ada semacam tu. Tidak kata bila puasa jadi berubah tu sunnah. Hak sunnah pada ketika lain tidak jadi sunnah. Tidak begitu. Jadi nampaknya sekat itulah dulu malam ni, wallahu a'lam.